Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan khusus surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud di bulan Ramadan, kata Allah, Al-Quran yang mulia itu diturunkan kepada umat manusia sebagai pimpinan, bimbingan, petunjuk dan keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan petunjuk Al-Quran itu menjadi pembeza. Al-Baqarah ayat 185. Di malam ni kita nak cerita, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah bertemu dengan ayat saya nak baca sekejap lagi, di mana Nabi SAW mengadu pada Allah. Apa yang Nabi mengadu? Qala Rasul, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 30. Yang bermaksud, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Jadi bila tengok ayat ni tak heran tuan-tuan dan puan-puan. Zaman Nabi, mereka tengok Nabi, bergaul dengan Nabi, tengok mukjizat Nabi pun mereka tak mau beriman dengan Quran. Tambahlah zaman kita. Pernah mimpi jumpa Nabi? Siti Nurhaliza selalu. Aku kerap pun mimpi dia mai kat aku, siapa tu? Aku kenal kat dia kan, dia kenal kat aku, tak tahu lah. Jadi cerita begitu. Jadi apa nak heran? Mereka melihat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak amalan beliau, tu pun mereka tak mau beriman dengan Quran. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba sab'an marratin liman amana bi wa lam yarani. Pakat tu pembangkang telinga siapa? Dia pun dia kata ambil gambar sungguh ke tak ni? Bukan percaya orang ni. Satu lagi peluru keluar tembak aku kan. Maksudnya, berbahagialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Tu sahabat tuan-tuan. Tetapi Nabi mengulangi 7 kali, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Siapa yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku? Walaupun sedemikian, bukan untuk mengatakan iman kita ni lebih tinggi pada iman para sahabat yang beriman dah. Iman mereka lebih. Tapi kita ni kira hebat juga. Sebab tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah bertemu muka dengan beliau, tapi kita beriman dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi malam ni tak mau lama-lama kan? Sampai berapa Tuan Imam? Sampai dia kata pukul 12. Hamai duduk ni tengok, sembang kemas sampai pukul 12. Hampa ingat aku tak ada kerja lain. Bila saudara saya hantar, boleh tak bagian satu sekitar mai, insyaAllah. Walaupun kita tak pergi jauh lah, dengan jawatan baru ni, mau tak mau duk keliti ikut Kedah lah. Baik, saya nak
mengemukakan dua soalan untuk menjawab kemungkinan di antara alasan yang dia beri kenapa umat manusia enggan dan tidak mau berpandukan kepada Al-Quran. Mungkin yang pertamanya saya meletakkan seolah-olah kita menganggap ilmu yang kita miliki ini lebih hebat daripada ilmu Allah. Tu tak mau ikut no. Kan? Kenapa saya bawa poin? Sat lagi saya nak bagi dalil Quran. Bahawasanya ilmu kita ni syaitan. Kita kena ingat Allah itu pencipta alam, pemilik alam, pentadbir alam. Bila kata pencipta termasuk kita. Tiba-tiba kita makan rezeki Allah, kita minum rezeki Allah, tapi kita menolak undang-undang syariat Allah. Sampai ada yang bawa ke mahkamah, apa dah? Menolak syariat Islam. Ya Allah, teruk. Jadi adakah kita berani menyatakan ilmu kita lebih hebat daripada ilmu Allah yang mencipta kita? Kita jawab dengan firman Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra pada ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tu Imam. Dan tidaklah aku memberi ilmu pengetahuan kepada kamu wahai manusia kecuali sedikit. Hak kita boleh ni pun abang, dia bagi, faham tak? Bahkan kita perlu tanam dalam jiwa kita meyakini apa jua nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini kurniaan daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tu jawapannya surah ke-16 surah An-Nahl ayat 53. Dan apa-apa nikmat yang kamu kecapi ianya datang pada aku, kata Allah. Ni macam Tok Syekh ni lah, ceramah mana dia tengok Quran pun. Kan? Perang Quran satgi hadis. Hampa pergi carilah di Malaysia ni, tak banyak macam ni. Silat-silat seorang ni apa? Kalau nak ada pun seorang lagi, Dr. Zakir Naik. Saya jumpa dah dia pergi rumah dia kat 20 minutes, you know. Eye to eye contact. Kau orang putih dengan dia. Aku cakap dia tak faham bah. Mana boleh cakap Melayu? Saya tanya dia berapa tahun, berapa lama tinggal di Malaysia? 4 tahun. So I suppose that you can speak Malay fluently. Dia kata I only know one word bahasa Melayu. Apa dia? Terima kasih. 4 tahun dia boleh terima kasih ya. Bangla mes seminggu macam-macam dia boleh bercakap. Dengan anak darah Melayu dia sapu habis. Dia ingat surah sekian ayat. Kurniaan Allah, kita jangan duk sombong. Tambah dia hebat, dia boleh kitab Injil, kitab Veda, kitab Hindu tu. Kita boleh kitab apa saya kata? Kitab 52. Gelak faham tu. Dia kan faham. Bapak tahu tak apa kitab 52? Tanya dia Pak gelak. Itu, nah, maknanya ilmu yang ada kat kita ni sedikit, itu pun kurniaan daripada Allah. Yang kita nak tolak undang-undang dan peraturan Allah pencipta kita ni. Kenapa? Seorang Syekh Dr. Abdul Majid Zindani, kini beliau mendapat pelindungan politik di Arab Saudi, pengasas Universiti Iman di Yaman. Kau pernah pergi Yaman tak? Tak pernah. Duduk Taman Sutera ni lah. Aku duduk dah di Yaman tu. Universiti dia ni kalau masuk tahun ni mungkin dah 40 tahun. Tapi malangnya setelah 30 tahun lebih akhirnya ditutup, tuan-tuan. Puak-puak Syiah Houthi. Syiah Houthi ni yang saya tahu memang sesat lah. Sesat. Dia pun ambil alih pentadbiran negara Yaman dan universiti itu dipaksa tutup. Syekh ni dalam kuliah dia selalu mencabar sesiapa dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan dan tidak mau berpandukan kepada undang-undang peraturan Allah. Dia kata sila rujuk surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-16. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallah. Syuk bila ada duit bojam satu tentu.
Jadi ustaz taklah panjang sangat. Yang tu dah lah aku tak nampak. Jarum hitam hampa ni. Aduh. Tak cerdik semua. Ni macam ni betul. Perempuan lah rumah aku, setiap dinding ada jam. Jamban ada 2 jam. Sebab saya jenis jaga masa. Tanyalah sahabat dia ni. Lambat aku tinggal dia. Jangan main-main. Saya jenis punctualnya. Tak duduk di simpok tu. Kok puasa? Ada nak dan ni. Saya kata kalau kita keluar ke 85 minit dan. Saya kata jangan bawa laju sangat. 180, 19 tu dah. Tu yang sampai tu. Dah sampai pula cari tak jumpa pula saya uti. Saya uti hantar ni kan. Waste kencing aku pula. Aduh. Pusing-pusing jumpa tang kecil. Yang dah tang kecil. Dia kata sana juga. Ada letih. Boleh sampai pukul 12. Mai duduk ni. Tembang kemas. Awak nampak letih puasa tadi? Patut. Syekh suruh tanya yang ni. Tanyalah umat Islam yang menolak undang-undang dan peraturan Allah. Termasuk di Malaysia ni lah yang tak mau ni. Katakanlah, Tuhan tanya kita. Atu'allimunallaha bidinikum? Apakah kamu nak mengajar aku tentang agama kamu? Maksudnya, halal macam ni, haram macam ni. Sedangkan aku kata Allah, aku tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan aku tahu setiap segala sesuatu. Semua Tuhan tahu. Tak lagi saya pula nak cabar tuan-tuan. Saya nak cabar orang yang tengok video malam ni. Kalau yang tengok video kuat komen, saya kena komen macam-macam. Sampai makan tak lalu. Hentam aku gagah 5 pinggan ya. Hampa hentam bila apa pun. Aku bawa cara aku lorak apa. 33 tahun dah berdakwah. Dalam sidang DUN pun saya ceramah. Peluang kita ke? Depan kita DO ada, yang petua majlis ada. Bila lagi nak bagi kefahaman Islam? Tengok video saya terbaru, 90,000 orang, dekat-dekat 90,000 orang tengok. Tu kira banyak lah tu. Peringat senang lah 90,000 orang nak tengok. Yang tak tengok hampa ya. Cerai tu. Kau tak boleh jadi 100,000. Depa komen. Hampa komen lah apa pun. Hampa duk sembang kemas pun. Mai kita duduk semeja. Bukan nak bukti siapa hebat kan? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwah, bawalah bukti kamu. Ustaz ni tak betul. Tolong bukti. Tak betul, kita pun betul. Ilmu kita ni sikit. Allah tahu apa yang ada di langit dan juga di bumi, dan Allah tahu setiap segala sesuatu. Allah cabar kita dalam surah Al-Baqarah di pertengahan ayat 140. Nasihat terlempi basuh tak gelas. Bukan saya tak mau minum bekas orang. Aku takut ayat ni seminggu yang lalu. Lagi tik cicak dia tu aku lupa ayat Quran. Ayat 140. Ni pembantu saya ni serba boleh ni. Bukan takak bawa kereta cermat semua. Kadang-kadang terlalu cermat sampai pun lambat. Slow. Yang tekan dah 180 ke 200. Kena saman hang bayar. Serba boleh tu. Tukang urut pun dia. Qul a-antum a'lamu amillah. Tuhan tanya dalam surah Al-Baqarah ayat 140. Katakanlah, apakah kamu lebih tahu pada aku? Macam mana hampa lebih tahu pada aku? Hampa pun aku cipta. Jadi kenapa hampa nak tolak undang-undang peraturan yang telah ku tetapkan, yang telah diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang tengok video, tolong rojok surah ke-31, suratul Luqman ayat 34. Kalau kita rasa kita nak tolak syariat Islam kerana kita lebih berilmu pengetahuan daripada Allah, saya cabar pula dengan ayat ni. Kita mampukah nak mengetahui 5 perkara ini? Suratul Luqman, surah ke-31 ayat 34. Tu kau nak cari erti tu, cari Quran. Cari Quran kan tengok WhatsApp kan boleh percaya kan? Suratul Luqman surah ke-31 ayat yang terakhir, ayat 34. Ada.
Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Tu ayat dah. Tak cari pun, tak jumpa. Telefon Cak Ayam bah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Duk scroll tak jumpa lagi. Sat lagi saya ajak macam mana nak cari cepat. Jumpa tak? Betul tak saya baca? Dia pun tak tahu betul tak betul. Dia kata baca Quran tak tu. Tengok siap betul lagi tu. Jeng aku lah. Nak suruh penat elang lah tu. Dia duk bawa saya lah berkat. Nah, Allah naik sikit darjat. Saya naik, elang dia pun naik. Jiran. 5 perkara ni kalau kita boleh tahu hebat. Allah kata sesungguhnya hanya Allah saja mengetahui bila akan berlakunya kiamat. Kita tak tahu. Nabi pun tak boleh beritahu secara tepat bila tarikh dia, tahun mana, tak tahu. Ingat, alam ini pencipta dia Allah. Yang nak memusnahkan alam ini juga Allah. Boleh bang? Duk pakai mask apa lagi? Bukan ada Covid lah. Hampa ni patuh semua. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Manusia tak mampu untuk mengetahui bila hujan akan turun. Tak turun lama lah ni. Hangat. Di sini ada ayam tak? Okey line clear. Belah Pantai Merdeka, Pulau Sayak tu kesian tuan. Depa pun nak forward kata ustaz ayat tak ada. Jadi message lepas tu saya forward pula pada Sadar. Tu saja yang saya boleh buat. Saya dah buat perjanjian dengan penolong urus, kalau saya forward tu tolong tengok sikit lah kesian. Ayat ni penting tuan-tuan, betul tak? Kalau tak ada elektrik boleh tahan lagi, betul tak bang? Sembang. Tak ada elektrik pun payah hangat. Kan tambahlah cuaca panas, Allah, rumah kalau tak ada aircon jam tidur tak boleh pergi you know. Tu yang kedua, manusia tak boleh tahu. Ni nak komen, selalu komen sila jawablah. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Lagi tak boleh tahu. Ketiga apa dia? Anak dalam kandungan. Bukan dia lelaki atau perempuan ke. Maksudnya anak ni bahagia atau celaka. Siapa boleh tahu? Ada yang mengandungnya. Nak mengandung apa? Tengok tua lah. Baby ni, baby dan kandungan ni, kan? Anak ni bahagia atau sebaliknya? Siapa boleh tahu? Sejarah seorang lama, saya tak ingat nama dia. Allahu Akbar. Dia lahir ni jadi manusia yang jahat. Akhirnya bertukar jadi ulama. Tengok contoh tu, kalau mak dia hidup, mak dia terkejut, macam mana? Kan? Lahirnya jahat, manusia jahat, tapi akhirnya berubah. Tu kata kita tak boleh tahu. Tuan-tuan pun tak tahu masa depan tuan-tuan macam mana. Kan? Anak dalam kandungan ni. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia juga tak mampu mengetahui apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Maksudnya esok kita rancang nak buat ini, nak buat ini, kita tahu tak berjaya atau tidak? Duk plan lah nak pergi rumah Tok Imam, esok nak hutang 1,000 tak Tok Imam. Kita pun pergi semayang ajak. Pergi Tok Imam tak ada, pergi Mekah dah umrah. Lah, kita duk cadang. Banyak benda kita tak beres sebab kita tak tahu. Ilmu kita ni sikit, Tuhan kata. Kenapa kita nak tolak undang-undang dan peraturan Allah? Saya rasa pelik semua. Kan? Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan meninggal dunia. Abang ni duk kuat komen saya ni. Depa rajin tengok tapi duk hentam. Cuba jawab sikit. Cuba beritahu, saya nak mati bila? Di bumi mana? Kita pun tak tahu, dia pun tak tahu dia nak. Jadi oleh kena tak tahu ni, kena ikut undang-undang peraturan Allah.
Ustaz Usam kata apa? Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Faham tak cik? Nanti orang tahu, kata kita tak tahu. Kita tak tahu, kata orang tahu, kita tak tahu. Aku pun pening berapa banyak kali tak tahu. Budak tu bukan nak mengajar sangat, merapu banyak. Jangan abang dia, tapi adalah minta maaf jangan marah. Kalau baik Allah dia tu dengan saya tuan-tuan. Umur 16 tahun dia tengok dah saya ceramah. Pak dia kata CD saya tinggi tu di rumah. Patutlah dia ceramah kelolor macam aku juga. Oh ni buat filem nak tu, meluat aku. Berlakon tak dah. Dia kata awak tak panggil aku, awak. Aku jadi hero, hang jadi orang jahat. Kita dah tak tahu dengan tunjuk kepala tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu alim, mengetahui. Khabir ni teliti. Sebaik-baik penciptaan manusia. Allahu akbar. Lazatnya ayat ni. Allah cipta. Kita boleh terima ayat Allah, minum, seduh udara Allah, tapi kita tolak undang-undang dan peraturan Allah. Masya Allah. Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya oleh kerana ilmu kita ni sikit, aku datangkan kepada manusia Alkitab, Al-Quranul Karim. Fassalnahu ala ilmin, segala yang terkandung dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan yang terkandung dalam Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan aku, kata Allah. Apa dia? Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita, Allah datangkan Al-Quran. Sebab ilmu kita ni cetek, jadi dalam Quran Allah tunjuk ajak, ini jalan lurus, ini jalan sesat, ini makanan yang baik bagi kamu, ini tidak baik. Berpandukanlah Quran, kerana Al-Quran ini berdasarkan ilmu Allah. Allahu Akbar. Untuk menjadi petunjuk. Dan dia kata walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu 'alal huda wa liqaumin yu'minun. Nah, bagi kaum yang beriman. Nah, sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Rahmat tu tanda kasih sayang Allah. Allah tak mahu kita hidup di dunia ni teraba-raba. Tok Imam, yang ni boleh makan tak tahu? Oh, yang ni boleh makan. Yang ni halal, ini haram. Nak selamatkan kita. Dia pencipta kita, dia pemilik kita, dia pentadbir kehidupan kita. Sombong. Boleh bawa pergi mahkamah tu, lawan, menang pula. Alhamdulillah, dia kata. Dia sonoknya. Sebab hudud Kelantan dia kata ciptaan manusia ni, undang-undang yang ada ni siapa cipta? Curi RM22, jicap gokok, jicap jiko, minta maaf, RM22. Siapa dia faham? Penjara 10 tahun. Undang-undang manusia. Curi berjuta-juta, 6 bulan keluar. Patutnya setahun. Lepas tu kerana berkelakuan baik, 6 bulan keluar. Dia tak pernah petikai pula. Undang-undang ciptaan manusia ni baik lah. Jam tak Bilal, renung jauh. Lain kali kena nak curi, curi banyak-banyak. Kalau RM22 tak baloi. Betul tak? Pernah mencuri apa? Duk angguk tu. Isyawat manusia suka petikai apa yang Allah buat. Tak sedap diri semua tempat. Nah, jadi akhir sekali. Alasan kedua 3 minit. Banyak ini memang banyak diperkatakan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak relevan lagi zaman kita. Tak sesuai lagi kak. Betul ke tak sesuai? Betul ke? Saya cabar mereka buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman, cetakan Jawi muka surat 707, cetakan Rumi muka surat 858, surah ke-22, suratul Hajj ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala huda mustaqim. Saya tak mau terjemah, tuan-tuan pergi tengok, tapi saya nak baca tafsir dia. Tafsir disebut dalam kitab tadi, bila mai saja Islam, syariat Islam ini sesuai di segala zaman dan di segala tempat. Kita kata tak sesuai, rosak akidah tak? Rosak tak? Bang, orang yang kata tu rosak tak? Buat tak mau mengaku. Saya nak bawa dalil hadis pula.
Lepas itu saya tanya dalam satu kuliah siang, dia ni ignorant semua tentang Islam, dia jahil semua tentang Islam kak. Oh muda kahwin tak ada anak. Saya kata, adik percaya tak Nabi Isa belum wafat? Nabi Isa belum wafat, masih hidup. Dia tak tahu, dia tahu. Sianya, ni adik-adik. Nabi Isa wafat ke hidup hang pun sama macam dia lah. Dia sampai tak ambil tahu. Masih hidup. Dalam Quran Ali Imran 55, An-Nisa 158, diangkat oleh Allah hidup-hidup ke langit. Dan dalil beliau akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Ada dalam Quran surah ke-43 ayat 61, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda akan berlakunya kiamat ialah Nabi Isa alaihi salam diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Kalau kita berdoa panjang umur dapat bertemu dengan dia, sebab dia nak turun di Sungai Petani ke? Kalau lah panjang umur kita dapat bertemu lah. Dengar dia turun di mana, kita tak kisah. Tengok macam mana dia nak pimpin umat Muhammad ketika itu. Dia ada kitab Injil. Dan kita kata tak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Quran kata sesuai dengan hadis pula. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan umatku di akhir zaman ketika Isa anak Maryam diturunkan semula oleh Allah, beliau belum wafat, untuk memimpin mereka di akhir zaman. Maka ketika itu beliau akan memimpin umatku dengan berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak tengok Injil dah, dia tengok Quran. Yang kita kata tak sesuai, kita siapa? Nabi Isa pun nak berpandukan pada Quran. Kalaulah kata enactment kerajaan Kelantan, enactment syariah Kelantan tu tak betul, hak kawan kata tak betul, mai tolong buat bagi jadi betul. Tak ada susah. Kita ikut sembang tu ya. Hak kita nak buat ni semua tak elok. Aku pun nak pelik. Hei, boleh tak senyum pun. Hampa ni dia mana? Aku nak berhenti. Tak sokong aku, pergi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah sedikit sebanyak. Mungkin saya tak sempat nak baca yang lain. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Jangan sesekali memberi alasan ilmu kita ni lebih hebat pada Allah. Tidak, kerana kita Allah cipta. Al-Quran As-Sunnah tidak relevan. Nabi Isa sendiri akan memimpin umat Muhammad di akhir zaman dengan berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.